أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua rakan-rakan, kepada dan yang berada di hadapan saya ini, yang ini semua ini. Marilah kita bersama mohon kepada Allah SWT agar kita tuan-tuan berada di dalam keadaan sihat dan afiat. Dalam keadaan dilimpahi rahmat oleh Allah SWT, berikan kekuatan iman dan Islam, insyaAllah. Dan hari ini saya akan bersama dengan tuan-tuan tentang membahaskan tentang, membicarakan tentang undang-undang keluarga Islam. Tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan tahu tentang ini, tentang keluarga keluarga Islam. Kita kena tahu tentang perkara ini. Kan undang-undang, kita kan ada tahu tentang undang-undang keluarga Islam. Tuan-tuan yang sekalian, maksud undang-undang keluarga Islam, apakah maksudnya ini? Yaitu undang-undang yang memperuntukkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkahwinan, perceraian dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya dalam kalangan orang Islam. Tuan-tuan, itulah yang kita kena paham tentang undang-undang keluarga Islam. Dalam kehidupan Islam, sebenarnya telah cumul. Islam ada ekonomi Islam. Dalam Islam ada tentang usuluddin, ada tentang syariah, ada tentang akidah, ada tentang fiqh usul, ada tentang membuat dan pengurusan segala pengurusan dalam Islam, tentang siasah politik Islam pun ada. Dalam usuluddin tentang dakwah dan sebagainya. Islam ini sudah lengkap tuan-tuan. Jadi hari ini saya akan cuma pada undang-undang keluarga Islam. Maksud mahkamah syariah. Apakah itu mahkamah syariah? Mahkamah syariah tuan-tuan adalah satu tempat institusi kehakiman yang membicarakan peruntukan mal, harta dan jenayah. Jenayah lah yang melibatkan orang Islam mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan oleh enactment pentadbiran hukum syarak negeri-negeri. Ikut negeri. Tuan-tuan, jika anda berada di Sabah, ada undang-undang dia. Di Sarawak ada undang-undang dia. Di Kelantan ada undang-undang dia. Di Selangor ada undang-undang dia. Ikut negeri. Tuan-tuan, tentang undang-undang keluarga Islam. Mari kita lihat kepada sejarah ringkas penubuhan mahkamah syariah. Mahkamah syariah, tuan-tuan, undang-undang Islam telah lama diamalkan sebenarnya di tanah Melayu ini. Sebelum kedatangan Inggris lagi, menggunakan British. Buktinya kewujudan hukum kanun Melaka yang meliputi bidang jenayah, muamalat, keluarga, acara keterangan, serta undang-undang pentadbiran dan juga pemerintahan. Kita lihat kepada pada zaman Rasulullah SAW, kemudian dibawa undang-undang itu ke negara. Kalau di Malaysia ini, di situlah oleh pemerintah terdahulu. Apabila Inggris telah menjajah tanah Melayu, mereka memisahkan aspek kenegaraan dengan keagamaan. Kan sekular. Ini namanya sekular. Jadi, diorang pisahkan negara, pentadbiran negara dengan agama ini. Padahal dalam Islam dia sama. Lengkapnya Islam ini, bayangkan je lah. Undang-undang Islam hanya terpakai dalam keluarga, dalam aspek kekeluargaan dan tertakluk kepada bidang kuasa pemerintahan Inggris. Masih itulah. Sampai sekarang tu kan. Jadi pada tahun 1880 Inggris mewujudkan Ordinan Perkahwinan Muhammad, Ordinan Muhammadian Marriage. Islam lah. Kemudian pada tahun sekitar tahun 40-an, kuasa pentadbiran hal ehwal orang Islam diletakkan di bawah Majlis Agama Islam negeri-negeri. Kemudian pada tahun 1899 pentadbiran Mahkamah Syariah dipisahkan daripada Majlis Agama Islam negeri. Ingat Dan 1 Mac 1998 bagi menyusun semula Mahkamah Syariah, Mahkamah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ditubuhkan dan diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Undang-undang keluarga Islam yang terdapat dalam Malaysia adalah Enactment Keluarga Islam Negeri-Negeri di Malaysia. Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Johor nombor 5 1990. Enactment Keluarga Islam Kedah bilangan 1 1984. Enactment Keluarga Islam Kelantan nombor 1 1983. Kena tahu semua ni. Enactment Keluarga Islam Melaka nombor 8 1983. Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan nombor 7
1983. Enactment Keluarga Islam Pahang nomor 3 1991. Enactment Keluarga Islam Perak bilangan 13 1991. Enactment Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam Paris bilangan 3 1992. Ingat, ini undang-undang keluarga Islam terdapat yang di Malaysia lah. Enactment Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang bilangan 2 1985. Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Sabah nomor 15 1992. Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak nomor 5 1991. Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor nomor 4 1984. Ini tentang keluarga Islam saja ni. Keluarga Islam, Enactment Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu bilangan 12 1985 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan E303 1984 pindaan E828. Di bidang kuasa mahkamah syariah. Kita lihat dalam bidang kuasa mahkamah syariah tuan-tuan. Kita lihat bidang kuasa mal. Mendengar dan memutuskan prosiding dalam kalangan orang Islam yang berkaitan dengan 1. Pertunangan, perkahwinan, perceraian, pembatalan perkahwinan atau perpisahan. Nah, yang kedua, barang pelupusan atau tuntutan kepada harta yang wujud daripada perkara-perkara tersebut, yaitu di yang 1 tadi. Hai Roman. Nah, yang ketiga adalah nafkah, kesah tarafan atau penjagaan anak-anak hadanah. Dan adalah yang keempat adalah pembahagian atau tuntutan harta pencarian. Ada suami isteri berkahwin, perempuan suami isteri berkahwin dan akan ada itu pembahagian. Kalau nak berpisah, ada harta pencarian. Ada dia punya peraturan. Yang kelima adalah wasiat atau pemberian ketika hampir mati seseorang Islam. Wasiat ada, ausi, ada itu hak. 1/3 daripada ni boleh diwasiatkan. Ada harta lah. Okay. Kemudian pemberian semasa hidup atau penyelesaian yang dibuat tanpa balasan dengan wang atau nilai wang boleh sesama Islam. Ini adalah wakaf dan nazar. Yang seterusnya adalah menentukan atau membahagikan harta berwasiat dan tidak berwasiat kepada orang Islam. Seterusnya perkara lain yang berkaitan dengan bidang kuasa yang diberikan oleh mahkamah undang-undang secara bertulislah dan bidang kuasa jenayah. Dalam Islam tu, hanya dalam Islam ini, tuan-tuan, kalau kita lihat di bidang undang-undang Islam, sebenarnya ada hukum hudud dan ta'zir. Jadi mahkamah dalam bidang kuasa mahkamah, kalau mahkamah tentang syariah inilah, berdasarkan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa 1984, mahkamah syariah diberi kuasa dalam kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum penjara sehingga 3 tahun atau denda hingga 5,000 atau sebat 6 rotan untuk kedua-duanya sekali. Sampai itu sajalah. Kemudian struktur organisasi mahkamah syariah, mahkamah rayuan syariah, mahkamah tinggi syariah, mahkamah rendah syariah. Struktur organisasi mahkamah syariah di Malaysia. Jadi peranan mahkamah syariah tuan-tuan, peranan mahkamah adalah khidmat nasihat, menyediakan khidmat perundingan cara, perdamaian dan pertemuan antara suami isteri yang berselingkah. Untuk menyelesaikan kes secara adil dan seksama. Yang ketiga, memberi maklumat perundangan kepada orang ramai, memberikan pendedahan dan kefahaman kepada masyarakat tentang maklumat perundangan dari semasa ke semasa. Ini peranan mahkamah adalah. Jadi istilah tentang undang-undang, akta, rang undang-undang ditulis oleh Dewan Rakyat, enactment ialah rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri, mata ordinan adalah rang undang-undang yang diluluskan sebelum merdeka. Ini untuk makluman kita semualah tentang tentang keluarga, tentang keluarga Islam. Secara umum lah. Allah. Perempuan saya boleh maklumkan kepada kita, mari kita sama-sama berdoa Allah agar menjadi orang yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Jadi saya itu saja, mari kita sama-sama juga berdoa semoga dan tuan-tuan dan puan yang berada di hadapan saya ini, mari kita sama-sama apabila kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, kita tidak akan dapat lari daripada segala banyak cabaran atau dugaan-dugaan yang kita hadapi.
maka kita kena hadapinya. Janganlah kita lari daripadanya. Maka kita hendaklah menjadikan diri kita ini berubah. Berubah. Sebagaimana berlaku perubahan pada ciptaan telepon. Dulunya telepon kecil, sekarang telepon pintar. Maka kita kena berubah dan berubah. Untuk memudahkan orang lain perubahan-perubahan ini dan juga sebenarnya kita tidak terlambat. Kita masih berada di dalam perjalanan yang tepat untuk berubah menjadi orang yang bahagia. Nah, dan akan mencapai kerjaan di dunia. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe Kirana Studio yang di sini. Kita sebenarnya kawan dan kita adalah kawan. Kita bukan lawan, kita adalah kawan selama-lamanya dan sahabat insya Allah. Sekian, terima kasih.